Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. Salam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi Kelab KPP LK Lembah Kelang, Saudari Sandy dan rakan-rakan sekalian. Okey, tajuk saya pada malam ini adalah melancong di dalam negara sendiri adalah lebih baik daripada melancong di luar negara. Seperti yang kita lihat, kita tahu pada masa ini, trend pada masa ini, kita mendapati banyak peluang-peluang untuk kita pergi melancong terlalu luas yang diberikan oleh syarikat-syarikat penerbangan kita, AirAsia, Mars, Firefly, yang menawarkan package-package yang murah untuk mendapatkan tiket untuk melancong. Jadi itu telah memberi ruang yang lebih besar kepada rakyat Malaysia untuk pergi melancong. Tidak salah untuk melancong, tetapi adalah lebih baik untuk kita melancong di dalam negara sendiri daripada melancong di luar negara. Kerana di tempat kita sendiri kita sudah tahu begitu banyak tempat-tempat yang menarik yang belum kita lawati lagi. Saya ingin memberikan 4 sebab untuk kita mengapa saya menerangkan supaya kita melancong di dalam negara kita. Yang pertama, apabila kita melancong di dalam negara kita sendiri, kita dapat menjimatkan pengaliran keluar wang kita ke negara luar. Sebagai contoh, kita ambil jika kita pergi ke negara seperti contoh Indonesia, walaupun negara nilai mata wangnya kurang daripada nilai mata wang yang kita ada di dalam negara kita sendiri, tetapi kita perlu membelanjakan untuk penginapan, perjalanan dan membeli belah. Jadi itu semua memerlukan perbelanjaan yang mana kita akan membelanjakan duit kita. Kita akan bawa duit kita ke sana dan kita akan membelanjakan, dan itu sudah semestinya akan mengalir kepada negara mereka. Jadi inilah salah satu sebab yang perlu kita titik beratkan supaya wang kita tidak dilambatkan di negara orang, yang mana kita dilambatkan di negara orang, yang mana kita tahu banyak rakyat mereka sudah berada di Malaysia mencari pekerjaan dan mendapat pendapatan dan disalurkan kepada negara mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita menambahkan lagi wang-wang yang ada ni untuk diaruskan kepada negara mereka. Jadi dengan sendirinya kita menyumbang wang kita yang sememangnya kita tahu sudah ditarik keluar oleh rakyat mereka sendiri, dan kita menyumbang lagi. Jadi ini tidak baik untuk keadaan ekonomi kita. Nombor 2, menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Ini kita pergi jauh, kenapa? Contohnya kita ada banyak tempat di dalam negara kita sendiri yang perlu kita lawati, seperti contoh gua-gua yang sedia ada. Gua Musang, Itu bukan Gua Nia, Gua Tempurung. Gua Tempurung. Ya, banyak lagi tempat-tempat yang kita belum kunjungi, yang kita tahu tempat-tempat itu banyak mempunyai nilai-nilai estetik. Nilai-nilai estetik, ya. Nilai-nilai yang perlu kita ambil kira, di mana kita tidak boleh dapat di tempat-tempat biasa. Hanya di dalam gua itu saja kita dapat. Jadi saya rasa inilah saranan saya, supaya kita pergi dan kita explore, kita menerokai segala khazanah yang ada, yang belum diterokai oleh kita.
5 minit. Dan negara kita juga mempunyai banyak budaya yang perlu kita lihat, yang sebelum ini kita mungkin tidak dapat melihat dengan secara Sepenuhnya. dekat. Jadi bila kita pergi ke tempat itu, seperti contoh kita pergi melawat kepada Cing Sarawak. Bukit Batu Cave. Ya, Batu Cave yang kita tahu itu adalah tempat persembahyang. Tempat bersembahyang untuk kaum-kaum Hindu. Jadi kita tahu yang itu bukan budaya kita. Jadi kita pergi untuk belajar dan melihat apa yang mereka ada di situ, dan tempat itu juga sudah termaktub di dalam buku Melawat Malaysia. Jadi apa salahnya kita pergi ke tempat itu untuk menerokai budaya yang ada di Malaysia ini yang tidak kurang hebatnya. Yang ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat-rakyat kita. Seperti contoh ingin saya katakan di sini, jika kita pergi ke negara asing, ya, tidak kira negara mana, untuk melancong, kita akan membawa sejumlah wang untuk dibelanjakan di sana. Cuba anda fikirkan, jika kita bawa wang kita dan kita melancong di dalam negara dan wang kita salurkan kepada rakyat di situ. Anda seperti contoh kita pergi ke Gua Musang. Seperti contoh kita pergi ke Gua Musang sebagai contoh, ya tuan-tuan. Kita akan membawa sejumlah wang untuk membeli belah di sana, membeli pakaian, membeli kraft tangan dan menyewa bilik-bilik untuk kita bermalam di sana. Jadi secara tak langsung penduduk di sekitar kawasan itu akan mendapat peluang pekerjaan, peluang perniagaan, dan banyak lagi peluang yang ada dengan duit kita itu. Jadi jika kita bawa wang itu ke negeri China, orang di negeri China yang dapat peluang-peluang itu. Jadi inilah satu keadaan yang perlu kita titik beratkan. Orang Cina pun bawa duit mereka datang sini, so itu masalah mereka. Jadi saya di sini untuk membetulkan keadaan, untuk memberitahu kelebihan-kelebihan kita. Nombor 4, melahirkan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Kita boleh pergi, ya, kita tahu, ya. Kenapa Sandy ada masalah? Okey. Kita tahu, ya, kita ada banyak tempat yang menarik, yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang tidak dapat di negara lain. Seperti contoh saya bagi contoh satu, ya. Jika kita pergi ke negeri Perak, kita ada Sungai Perak yang menjadi sejarah, di mana pembunuhan JWW berada di situ. Kita boleh lihat kawasan itu. Sejarah itu tidak ada di negara lain. Hanya di Perak, di Sungai Perak sahaja. Tidak di Sungai Gombak. Tidak di Sungai Kelang. Ya, tidak di Sungai Kelang. Kenapa kita pergi ke negara lain untuk melihat sejarah negara lain? Ya, betul. Betul. Setuju. Ya. Dan satu lagi di Pasir Salak. Salah, ya. Buah salaknya. Salah. Kita ada Datuk Maharaja Lela membunuh Presiden British di sana, dan di situ ada nilai sejarahnya sendiri. Jadi mengapa kita bawa wang kita ke negara asing? Mengapa sini? Sudah begitu ke sungai lain. Jadi saya di sini sebagai wakil kepada rakyat Malaysia. Saya ingin memberitahu kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, bukan
bukan maksud saya untuk memberi pengajaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin sarankan supaya kita laburkan duit kita di dalam negara kita sendiri, supaya semua duit ini dapat kembali kepada kita semula secara pusingan. Yang mana kita pergi melancong dan mereka mendapat duit itu, mereka akan membayar teks dan teks itu akan dibayar kepada kita kembali, dan kita mendapat gaji daripada duit-duit itu. Kembali dia berpusing kepada negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya di sini ingin memberi nasihat dan saranan kepada tuan-tuan dan saya sendiri supaya melancong ke negara sendiri, yang mana setelah saya memberikan empat cadangan, empat sebab mengapa kita perlu melancong di negara sini, kita dapat mengembangkan ekonomi negara kita sendiri, dan secara tak langsung kita akan menolong semua rakyat negara kita, dan kita sendiri akan mendapat kelebihan yang ada di dalam negara sendiri tanpa pergi ke negara luar. Itu sahaja yang ingin saya katakan di sini. Jika ada salah dan silap, saya minta dimaafkan. Sekian, terima kasih.